Sekejap. Okey ya, kita boleh mulakan Suratul A'raf mulai daripada ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was'alhum, dan tanyalah oleh engkau akan mereka, dan tanyalah oleh engkau akan mereka. Anil qaryah, dari hal negeri, allati, yang, kanat, adalah ia, hadiratal bahri, dekat laut. Hadiratal bahri, dekat laut. Di waktu, ya'duna, mereka melampaui batas, fi sabti, pada hari Sabtu. Di waktu, ta'tihim, ia datang kepada mereka. Ia datang kepada mereka, hitanuhum, oleh ikan mereka, oleh ikan-ikan mereka. Yauma, pada hari sabtihim, Sabtu mereka, syurra'an, berturut-turut. Wa yauma, dan pada hari la yasbituna, tidak, hari Sabtu, la ta'tihim, tidak ia datang kepada mereka. Tidak ia datang kepada mereka. Kadzalika, seperti itulah, nabluhum, kami uji akan mereka. Bima, dengan sebab apa yang, kanu, adalah mereka, yabsukun, mereka fasik. Ayat 164. Wa'is, dan ingatlah di waktu, qalat, telah berkata ia, ummatun, oleh satu puak,
oleh satu puak. Minhum, daripada mereka. Lima, kerana apakah? Ta'izuna, kamu nasihati. Kauman, akan kaum. Allahu, Allah, muhlikuhum, yang akan membinasakan mereka. Ya, muhlikuhum, yang akan membinasakan mereka. Atau mu'azzibuhum, yang akan mengazab mereka. Azaban syadidah, azab yang bersangatan. Qalu, telah berkata mereka, ma'zirah, sebagai melepaskan kewajipan. Sebagai melepaskan kewajipan, ila, kepada Rabbikum, Tuhan kamu. Wa la'allakum, dan mudah-mudahan kamu yattaqun, mereka bertakwa. Ayat 165. Sambung. Falamma, maka manakala nasu, telah lupa mereka, ma, akan apa yang zukiru, telah diperingatkan mereka. Telah diperingatkan mereka. Bihi, dengannya. Anjaina, telah kami selamatkan. Allazina, akan orang-orang yang yanhauna, mereka melarang, anisu, dari kejahatan. Wa ahazna, dan telah kami kenakan.
alladzina akan orang-orang yang zalamu telah zalim mereka bi azabin dengan azab baisin yang bersangatan. Bima dengan sebab apa yang kanu adalah mereka yabsukun mereka berbuat fasik. Satu lagi, sambung, falamma maka manakala atau telah durhaka mereka an dari ma apa yang nuhu telah dilarang mereka anhu darinya kulna telah berfirman kami lahum kepada mereka kunu jadilah olehmu kirodatan kera-kera khasiin orang-orang yang hina. Baik ya, kita semak semula daripada ayat 163. Baik, semak semula ya. Was'alhum anil qaryah, dan tanyalah oleh engkau ni mana Nabi lah ya, Nabi Sallam, engkau tu, dan tanyalah oleh engkau ya Muhammad ya, kepada mereka anil qaryah, dari hal ya, satu negeri. Negeri ni ya, dikatakan di ya, negeri allati kanat hadiratal bahri, yang adalah ia dekat laut ya, mengikut tafsir dia punya tempat ni namanya laut ni, tepi laut ni mereka duduk situ namanya Kulzum ya. Kulzum. Jadi cerita ini kisah bukan zaman Nabi Musa ya. Kadang orang ingatkan cerita ni cerita zaman Nabi Musa. Tak. Cerita mengenai penduduk negeri yang berada di tepi laut ni ialah zaman Nabi Daud AS. Ya. Bukan zaman Nabi
Nabi Musa. Ya. Kadang orang keliru. Dia ingat cerita ni zaman Nabi Musa, bukan. Zaman Nabi Daud. Ya. Penduduk ini adalah orang-orang Bani Israel, yang mana mereka duduk di tepi laut. Nama pantai itu Kulzum. Iz ya'duna fi sabti. Di waktu mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Hari Sabtu ialah hari kelepasan, yang mana hari itu adalah hari ibadat. Mengikut sejarah ibadat ni, fardu ibadat yang dikatakan mingguan, asalnya ialah hari Jumaat. Tapi Bani Israel ni banyak helah. Dia minta supaya tukarlah hari Sabtu. Hari itu lapang sikit, hari Jumaat sibuk. Jadi mereka minta hari Sabtu. Maka hari ibadat mereka bertukarlah kepada hari Sabtu. Kemudian orang Nasara pula meletakkan hari ibadat ni hari Ahad. Kita umat Muhammad balik kepada asal hari, iaitu Jumaat. Itulah asal hari, sebenarnya hari Jumaat. Jadi kepada umat Islam, hari ibadatnya ialah hari Jumaat. Kita cuti Sabtu Ahad ni menyambut hari ibadat Yahudi dan Nasara. Hari Sabtu, hari ibadat Yahudi. Hari Ahad, hari ibadat Nasara. Jadi kita cuti itu menyambut hari ibadat mereka. Sebab itu ada negeri-negeri yang mereka tetap berkeras cuti hari Jumaat dengan Sabtu. Sebab mereka tak mau menyambut cuti ibadat mereka. Sebab itu mereka buat cuti hari Jumaat dengan Sabtu. Contohnya Johor, hari Jumaat itu dikatakan sebagai hari cuti. Ini sejarah, sejarah hari ibadat ni. Jadi Bani Israel ni bertukarlah kepada hari Sabtu. Tapi mereka kata ya'duna ni tadi mereka melampaui batas. Macam kita, hari Jumaat kita pergi masjid. Macam mereka, hari Sabtu ni mereka pergi tempat ibadat. Hari Sabtu ni, tapi mereka sudah melampaui batas. Mereka pergi menangkap ikan hari Jumaat sehingga lewat-lewat. Tak ada pergi Jumaat, tidak pergi beribadat hari Sabtu tu. Jadi orang-orang yang berada di tepi lautan ni telah diuji. Izta'atihim khitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Di waktu ia datang kepada mereka oleh ikan-ikan mereka pada hari Sabtu mereka, syurra'a, berturut-turut. Mana hari Sabtu ni banyak ikan. Diuji. Mana hari Sabtu bila menangkap banyak ikan. Jadi bila ada seorang-seorang dia tak pergi solat, dia menangkap ikan dapat banyak, jadi yang lain pun dah cemburu. Maka jadilah 2, 3, 4, 5, lama-lama satu kampung tangkap ikan hari Sabtu. Dan rumah ibadat, atau kita katakan kalau kita sekarang ni masjid kosong. Tinggallah Pak Imam, Pak Bilal, Khatib ke apa ke. Yang lain semua turun pergi ke laut tangkap ikan. Sebab apa? Lumayan, dapat banyak. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Dan pada hari Sabtu tidak ia datang kepada mereka. Mana bila lain hari itu ikan kurang, macam biasalah. Fitrahnya macam cari biasalah, tak adalah banyak. Tapi kalau hari Sabtu menimbun-nimbun, banyak dapat tangkapan.
Kazalika nabluhum bima kanu yafsukun. Seperti itulah kami uji akan mereka, kata Allah, dengan sebab apa yang adalah mereka fasik. Ya, fasik di sini kerana melanggar perintah. Itulah fasik, mereka melanggar perintah. Patutnya hari Sabtu itu hari ibadat. Ya, mereka kena duduk di tempat ibadat. Ya. Sebab ibadat mereka bukan hari-hari. Ibadat mereka ni hari Sabtu. Hari Sabtu ni satu hari. Ya. Hari Sabtu satu hari. Ya. Yang kita ni sekejap ya. 1 jam. Lebih kurang. Baik, sambung lagi. Wa il qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum au mu'azibuhum azaban syadida. Dan ingatlah di waktu telah berkata ia oleh satu puak daripada mereka, kerana apakah kamu nasihati akan kaum Allah yang akan membinasakan atau yang akan mengazab mereka azab yang bersangatan. Jadi ada satu puak ni, buat apa kau nasihatkan dia? Mana puak ni? Puak yang sembahyang lah, puak yang solat lah. Jadi puak yang solat ni nasihatkanlah orang-orang, ya, supaya pergi solat, janganlah ikutkan nafsu, ya. Ni semua ni ujian, ya. Jangan tinggalkan tempat solat ni. Sekarang tempat solat dah tak ada orang, semua dah turun ke laut, ya. Jadi dinasihatkanlah, takutlah kepada Allah, ya. Jadi ada satu puak ni, dia tahu ada orang menasihatkan. Dia pergilah dekati. Kenapa kamu nasihatkan mereka? Kan mereka nanti Allah binasakan atau Allah akan azab, ya, kepada terhadap mereka. Kenapa nak dinasihatkan? Tak payah. Ibaratnya macam itulah, tak payah nasihatkan. Apa kata orang yang menasihatkan ni? Qalu, telah berkata mereka, ma'ziratan ila rabbikum, sebagai melepaskan kewajipan kepada Tuhan kamu, wala'allakum yattaqun, dan mudah-mudahan mereka bertakwa. Ya, mudah-mudahan mereka meninggalkan menangkap ikan hari Sabtu. Jadi jawapan orang yang menasihatkan ini sebagai melepaskan kewajipan. Jadi kita ni boleh menasihatkan, ya, tapi kita tak boleh nak paksa, tapi kita nasihatkan. Nasihat itu ialah sebagai satu ma'zirah, iaitu melepaskan kewajipan. Ya, kalau mereka tidak nak dengar nasihat itu, terpulang. Ya. Baik. Falamma nasu, maka manakala telah lupa mereka, mazukiru bihi, apa yang telah diperingatkan mereka dengannya. Mana orang-orang yang alimnya menasihati mereka, tapi mereka melupai peringatan itu. Ya, mereka lupa. Akhirnya, anjainal ladzina yanhauna anissu, telah kami selamatkan akan orang-orang yang mereka melarang dari kejahatan. Mana yang tetap beribadat hari Sabtu, dan mereka yang melarang dari kejahatan, mana yang menasihati orang-orang itu, semuanya Allah selamatkan. Wa akhadna allazina zalamu bi'adzabin ba'is, dan telah kami kenakan akan orang-orang yang telah zalim mereka dengan azab yang bersangatan. Bima kanu yafsukun, dengan sebab apa yang adalah mereka yang berbuat fasik. Jadi orang-orang yang zalim, maknanya orang-orang yang tak dengar nasihat, yang menangkap ikan hari Sabtu, yang beria-ia benar menangkap ikan hari Sabtu, ya, mereka ini tertimpalah azab sebab perbuatan fasik, ya, tidak menurut perintah, tidak mendengar perintah, ya. Jadi Allah turunkan azab buat mereka, ya.
Falamma atau maka manakala telah melampaui mereka atau telah durhaka mereka anmanu anhu dari apa yang telah dilarang mereka darinya. Mana dah banyak kali dari nasihatkan, degil, tak nak dengar. Ya. Agaknya kalau bahasa sekarang ni, engkau alim sangat, pergilah sembahyang, jangan hiraukan aku. Macam itulah. Engkau ni alim sangat, pergilah sembahyang. Ya. Jangan hiraukan aku. Macam itulah sampai peringkatnya. Ya. Akhirnya datanglah azab Allah Ta'ala. Qulna, telah berfirman kami lahum, kepada mereka, kunu, jadilah olehmu kirodatan, kera-kera atau monyet-monyet, khosiin, orang-orang yang hina. Inilah kaum yang pernah dilaknat oleh Allah Ta'ala, atau bahasa kita dah kena sumpah jadi kera semuanya. Yang menangkap ikan semua jadi kera. Ya. Ada yang berfaham, ya, kera itu dia punya, ya, perangai orang tu jadi kera, tapi ya, hakikatnya kera betul, jadi kera betul. Tapi kera ini bukan yang berketurunan sampai sekarang. Ya, kera ini, ya, hidup hanya 2 minggu saja. Lepas tu dia mati. Dia hidup 2 minggu saja, lepas tu mati. Jadi mati dalam keadaan terlaknat. Ya, jadi kera. Ya. Kenapa Allah tak laknat jadi binatang lain? Ya, kenapa Allah laknat, ya, jadi kera? Kera ni adalah makhluk yang, ya, orang marah sangat dengan kera ni, terutama petani-petani. Ya. Kalau kera ni, dia bukan macam tupai. Tupai dia makan, ya, dia tak merosakkan pokok. Tapi kalau kera, kalau kena pokok pisang, contohnya, bukan hanya buahnya dimakan, yang mentah pun dimakan, tapi pokok pisang tu disiat-siat. Disiat-siat habis. Ini kerja kera. Ya. Tapi bila dihalau dia lari tak? Lari sikit je. Lepas tu dia mencibir tuan kebun tu. Ya, geramnya. Macam tu lah, geramnya. Kalau babi bolehlah dipagar. Ya, kalau kera nak pagar macam mana? Dia, ya, lari daripada atas. Ya, dia panjat pokok. Dia lalu atas. Jadi tak dapat nak pagar. Jadi kera ini adalah binatang yang menjadi kebencian, tak suka, terutama kepada petani-petani. Ya, dia merosakkan kebun. Ya. Dan susah pula dia nak, ya, menghalau kera ni. Ya. Kalau tempat tu ada kera, susahlah kita nak bertani. Ya, kalau ada buah-buahan pun habis buah-buahan. Ya. Bukan buahnya, yang apa, tengah bunga pun habis jatuh-jatuhkan. Ya. Ini kera. Jadikan marah orang. Baik. Apa pengajaran daripada ayat ini? Di situ, ya. Apa pengajaran dia? Pengajaran dia kepada umat Muhammad. Umat Muhammad juga ada hari ibadat, yaitu hari Jumaat. Wa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil. Ya, apabila telah diserukan pada hari Jumaat, mana diserukan azan, maka bersegeralah kepada tempat mengingati Allah. Mana suruh bersegera pergi masjid. Ini untuk kaum lelaki, ya. Bersegera kepada tempat. Apa larangan dia? Ya. Tidak boleh apa? Berjual beli. Ya. Pada hari itu tidak boleh wazarul baik, dan tinggalkanlah olehmu akan jual beli.
Jadi artinya hari Jumaat ya sebenarnya hari ibadat. Tapi hari ibadat umat Muhammad bukan satu hari macam mereka. Mereka satu hari. Hari ibadat Nabi Muhammad hanya 1 jam. Contohnya azan saja sampailah selesai solat. Itulah waktunya. Ya. Bila habis Jumaat, fantasyiru fil ardi. Maka bertebaranlah di muka bumi, cari rezeki balik. Ya. Bayangkan, di situ ada larangan jual beli. Ya, sebab itu hari Jumaat ni, orang kita ni walaupun kadang, bukan main lakinya alim. Ya, lakinya tak tinggal Jumaat, tak tinggal solat. Kadang ada setengahnya yang saya tengok, lakinya juga pendakwah, ustaz lagi kadang. Ya, hebat. Tapi bila hari Jumaat, ya, time orang azan, dia ada permis kedai. Ya, isterinya jaga. Isterinya suruh jaga. Ya. Padahal dan ikutkan Quran suruh tinggalkan jual beli, tutup. Azan saja tutup. Letak notis kat luar. Ya, permis ditutup sekejap. Ya, dibuka selepas solat Jumaat. Tulis kat luar. Ya. Masih takut rugi juga, dibuka. Diletak anak perempuannya. Diletak isterinya untuk jaga. Ini salah. Ya, orang banyak tak faham. Ya. Sekarang ni pula kadang ada macam, ialah di Selangor. Ya, tak semua masih di Selangor. Bila Jumaat, penuh dengan jual beli di keliling masjid. Ya. Pada masa itu, macam-macamlah makanan. Jadi, dah azan dah. Orang leka lagi berborak-borak dekat warung-warungnya dan juga ya, mereka masih lagi makan, masih lagi order. Ya, nanti bila dah qomat, ya, berkejar solat. Ini satu kesalahan. Dan terkadang ditinggalkan si laki dah masuk masjid, si perempuannya jaga. Ya. Jadi kemungkaran ada di sebelah masjid. Tapi pihak masjid, apa tugas dia? Dia tidak mencegah. Boleh. Maknanya tak ada salahnya kalau dia nak berniaga. Boleh. Tapi bila azan, stop. Jangan ambil order lagi. Tutup. Ya. Nanti dah habis solat, buka balik. Boleh buat macam tu. Beritahu. Tapi kadang tak tegas pihak masjid. Ya. Sehingga ya, mereka imam khutbah tu satu syarat. Kita nak pergi Jumaat, kalau lelaki ya, nak pergi Jumaat, salah satu syaratnya kita dengar khutbah. Sebab Jumaat tak boleh didirikan tanpa ada khutbah. Jadi khutbah tu jadi syarat. Jadi orang lelaki ya, kalau nak pergi masjid dia kena dengar khutbah. Jadi khutbah dia masih lagi makan minum. Ya, kat tepi masjid tu. Ya. Nanti bila qomat baru nak bekerja. Tak boleh macam tu. Sia-sialah datang ke masjid. Ya. Quran kata bila diseru, ya, bila diseru untuk solat Jumaat, maka bersegera kepada tempat mengingati Allah, itu masjid. Kemudian ya, tinggalkan jual beli. Kan tegas dalam Quran tu. Tapi setakat mana kepahaman kita tentang ayat ini? Ramai tak faham. Kalau ditakdirkan, ya, Allah takdirkan jadi macam zaman Nabi Daud ini, ya, jadi kera yang meniaga jadi kera. Ya, isteri-isteri yang tengah meniaga tu semua jadi kera. Laki balik masjid tengok bini dah jadi kera. Macam ya, ngek-ngok. Ya. Nak ke lagi? Ya. Sudah tentu tak nak. Ya. Tapi fikirkanlah. Ya. Sebab ayat Quran dalam surah Baqarah menerangkan itu pengajaran bagi orang yang masih itu dan akan datang. Mana
zaman tu dan untuk akan datang, untuk dijadikan pengajaran. Kalau Allah turunkan laknat, jadi kera apa jadi? Ya. So itu kena jadi ingatan. Ya. Kalau di Kelantan, di Kelantan ya, di Kelantan bila azan, dia ada kedai-kedai tu, kedai-kedai ditutup, bukan warung, kedai. Ya. Bukan hanya, gila kalau kat Kota Baru lah, kalau kat Kota Baru tu. Kalau masuk Zuhur, teringat waktu masuk Zuhur, ya, kedai tutup, azannya tutup. Ya, kemudian kejap lagi buka lagi lepas Zuhur. Lepas habis solat dia buka balik. Kemudian maghrib macam tu juga. Ya, dia tutup. Bukan hanya apa Jumaat. Ya, tapi waktu-waktu biasa pun dah terbiasa oleh mereka. Dia tak pentingkan ya dunia saja. Dia juga ya pentingkan akhirat. Jadi pergi solat. Lepas tu balik dia buka balik. Ya, cantik. Ya, itu dikatakan serambi Kaabah. Disebut serambi Kaabah. Sebab tempat lain jarang kita jumpa macam tu. Tapi ada di Kelantan. Ya. Dan satu negeri di Indonesia, di Aceh. Ya. Di Aceh pun ada buat macam tu. Bila Jumaat, ya, dia tutup permis-permis dia. Bukan satu hari ya. Time solat ditutup. Ya, di Aceh. Ya. Jadi saya tengok juga kedai-kedai Aceh kat sini ya. Siapa tahu kedai-kedai Aceh? Kat sini ada kedai-kedai runcit. Dia memang pandai bidang kedai runcit ni, memang pakar betul kalau orang Aceh ni. Ya. Barang-barang dia penuh. Ya. Dan harga tak adalah mahal sangat. Ya. Tapi dia memang mahir dalam bidang meniaga runcit ni. Tengok pada hari Jumaat, bila masuk waktu Jumaat, bila masuk waktu Jumaat, ditutup. Peniaga-peniaga kita yang berhampiran ada tutup. Tak ada. Tapi dia punya kedai, dia dah biasa di negara dia buat macam tu. Jadi kat sini, bila masuk Jumaat, ya, azan tu dia tutup. Tapi nanti buka lah. Dah habis solat nanti dia buka balik. Nampak? Ya. Tapi kesedaran tu tak sampai kepada kita. Kita ada hari ibadat. Lagi pendek. Ya, bukan satu hari ya. Kalau satu hari mungkin langsung ya. Tak dikisahkan lagi. Ini sekejap sangat. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Apabila diseru untuk solat, ya, solat Jumaat, maka bersegeralah ke tempat mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Bila habis faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Bila dah selesai solat, bertebaranlah di muka bumi Allah. Mana sambung lagi cari rezeki. Ayat Jumaat, surah Jumaat, ya, ramai yang belum dapat dipraktikkan lagi oleh umat kita atau kaum kita. Ya. Baik ya, kita tandakan sampai situ. Kita nak sambung dengan pelajaran solat. Ya. Akan datang kita sambung lagi insya-Allah. Kita sambung dengan pelajaran sorof kita. Sekejap ya, saya buka. Okey, sampai bilangan berapa? Pelajaran sorof kita. Buka mic ya, mic tutup. Bilangan 21. Bilangan 21 ya, tasrifun naqis. Min babi fa'ula yaf'ulu, daripada bab fa'ula yaf'ulu. Ya. Contoh yang dibagi ialah halwa yahlu halawatan, uhlu la tahlu haliyun, mahluwun, mahlan mihlan, kuliah yuhla. Ya. Baik, tamrin 21. Syahwa, mudhari'nya apa?
Yasfu masdarnya sahawatan. Amar ushunahi la tasfu isim fa'il. Sahiyun isim maf'ul mashuwun. Mashuwun ya. Amar mashan. Zaman mashan. Alat mishan. Madi majhul suhiya. Suhiya. Mudhari suhiya. Mudhari majhul yusha. Yusha. Okey, nombor 2 ya, syahwa lebih kurang dengan yang atas. Tapi yang atas tak ada titik, yang bawah ada titik ya. Ada titik 3. Syahwa mudhari'nya yashfu. Masdar dia syahwatan dengan makna enak ya. Atas makna jinak ya. Bawah makna enak. Amar dia apa? Usfu nahi la tasfu isim fa'il. Syahiyun isim maf'ul. Mashhuwun makan. Mashhan zaman. Mashhan alat. Mishan madi majhul. Suhiya mudhari majhul. Yusha. Okey, nombor 3 maknanya lembut. Ya, lembut. Cuba buat madi mudhari masdar 3. Madi mudhari masdar sila. Nombor 3. Rohwa yarhu. Rohwa yarhu rohawatan. Amar nahi. Urhu la tarhu. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya, rohiyun marhuwun. Rohiyun marhuwun. Makan zaman alat. Marhan mirhan. Madi majhul mudhari majhul. Ruhiya yurho. Okey, nombor 4 mana bagus. Cuba buat madi mudhari masdar. Bukan yashu, bahwa. Bahwa lagi yabahu. Yap. Yabahu. Ba. Yabahu. Masdarnya bahaan atau bahwatan. Ya, ada 2 masdar, bahaan atau bahwatan. Amar nahi. Ubuhu latabahu. Isim fa'il, isim maf'ul. Bahiyun bahiyun mabhuwun. Makan zaman alat. Mabahan mibhan. Ha besar. Madi majhul mudhari majhul macam mana? Buhiya yubha. Buhiya yubha. Okey, nombor 5 mana segar. Cuba buat madi mudhari masdar.
Ya. Torwa yatru torowatan. Amar nahi. Utru la tatru. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya, toriyun matruwun. Makan zaman alat. Matron, mitron. Madi majhul, mudhari' majhul. Turia, yutro. Yutro. Okey, nombor 6, mana terhormat. Cuba buat madi mudhari' masdar. Sarwa yasru sarwan. Amar nahi. Ya, usru la tasru. Isim fa'il, isim maf'ul. Sariyun masruwun. Makan zaman alat. Masron, misron. Madi majhul, mudhari' majhul. Surya yusra. Ya. Okey, satu makna nombor 3. Nombor 3. Makna lembut. Cuba buat madi mudhari' masdar lembut. Telah nombor 3 buat makna mengikut wazan. Lembut. Kalau madi telah lembut ia. Kalau mudhari' ia lembut. Kalau masdar kelembutan. Amar lembutlah oleh engkau. Lembutlah oleh engkau. Nahi jangan engkau lembut. Isim fa'il yang lembut. Isim maf'ul yang dilembutkan. Makan tempat lembut. Zaman masa lembut. Kemudian madi majhul. Alat. Alat belum. Alat lembut. Madi majhul. Telah dilembutkan ia. Mudhari' majhul. Ia dilembutkan. Ya. Ini pelajaran 21 ya. Jadi latihan untuk pelajaran yang ke-22 ya. Dia dah masuk 4 huruf ya. Ini kita berakhir 3 huruf. Yang akan datang ni dia 4 huruf. Ya, akhirnya fi'il madinya ada 4 huruf. Sekejap lagi saya hantar. Ya, dan tengok contoh ya. Kalau nak buat ikut contoh, masdarnya boleh ikut contoh juga. Masdar tidak dibagi macam 3 huruf. Sebab 3 huruf, masdarnya lain-lain. Tapi kalau 4 huruf, masdarnya sama dalam contoh. Ya. Cuba buatlah ya, ikut contoh yang dibagi. Macam mana contoh tu berubah-ubah, cuba buat yang latihan yang ada, ikut perubahannya. Ya. Dikatakan bab rubai. Bab rubai ini mana 4 huruf. Ya. Okey. Saya dah hantarkan dalam grup, boleh tengoklah nanti. Jadi itu saja untuk hari ini. Ya, kita sudahi dengan doa dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika